Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mjidah Hamdan. Memulakan berita edisi tengah hari ini dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg akan mengumumkan peningkatan unjuran pendapatan negeri Sarawak yang mencecah 2 digit bilion dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN pada minggu hadapan. Menurut beliau, ini akan membuktikan keraguan dan pengkritik yang pernah berkata Sarawak akan muflis adalah salah sama sekali. Masa depan kita cerah. I tell you, ada orang cakap kita mau bankrupt. Mana ada bankrupt, tapah lagi ada duit oleh Sarawak. Sebab itu saya nak buat sovereign fund. Kita mesti simpan. Next week I will announce the total revenue of Sarawak in DUN. Banyak banyak. Saya tidak boleh kasih anda. No. Next week you wait. Tapi I can assure you it's double digit billion. Beliau berkata demikian dalam program Pemimpin Bersama Rakyat di Aeroville Mall Kuching pada malam Rabu. Dalam pada itu, katanya Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS telah membantu sekolah Cina di Sarawak selama ini dengan memperuntukkan 20 juta ringgit bagi mengiktiraf kepentingan pendidikan kaum Cina untuk masyarakat Sarawak. Mengulas lanjut dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 kali ini, GPS berjalan sendiri tanpa bergabung dengan mana-mana parti atau pakatan dari Semenanjung Malaysia dan mahu kesemua 31 kerusi parlimen dimenangi. Kita promise kita fulfill. After all, this area is developed by the state government. Last time mana ada struktur. Within this 20 years, kita develop struktur what is today. Dalam majlis itu, beliau turut menyampaikan geran 1 juta ringgit untuk kuil Lausan, 100,000 ringgit untuk kuil Nafah Tian dan 80,000 ringgit untuk gereja Saint Faith. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koh Hian, Ahli Dewan Undangan Negeri Sentosa Wilfred Yap, calon GPS Parlimen Senampin Loh Ke Chiang dan calon GPS Parlimen Bandar Kuching Eric Tezekok. Dalam pada itu, Premier Sarawak juga mengumumkan peruntukan 350 juta ringgit untuk projek tebatan banjir di skim penempatan semula Setampin Kota Sentosa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia adalah bagi menangani masalah banjir yang sering berlaku di kawasan berkenaan. MP Setampin tengok saja. Tidak mau alih itu air. Kali ini Tampin Loh akan buat sama Wilfred apa yang hendak kita buat that low area. Dia jumpa saya tadi. Saya cek lagi ada peruntukan bajet tahun baru. Kita buat DID projek sana. Harga dia 350 juta. Dan saya akan sama-sama dengan wakil rakyat, we have to plan properly that area. Dalam program berasingan, Premier Sarawak berkata kerajaan negeri akan mempertingkatkan bidang sains sebagai usaha memacu sektor ekonomi sekaligus membawa kemajuan kepada negeri ini. Jelas beliau, Sarawak masih kurang dalam ilmu sains, namun pembelajaran bagi bidang tersebut dapat dipertingkatkan. Semua kita ada. Hanya proses sainsnya kita kurang. Kalau kita latihkan anak kita, you just mention any energy Sarawak has, maka masa depan kita cerah. Kalaulah tenaga ini begitu banyak orang akan melabur dan kita wujudkan pekerjaan baru, new workforce. Inilah masa depan kita dan saya percaya bahawa dalam kita election tu, pertama kita pertahankan hak kita, kedua kita latihkan anak kita,
Ketiga, biarlah Sarawak menjadi jantung kepada Malaysia. Beliau berkata demikian semasa majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Setenggang Bau pada Rabu. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, Sarawak berhasrat untuk menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030 melalui pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang memfokuskan kepada ekonomi digital. Sementara itu, dalam program Untukmu Malaysia di Kuching pada Rabu, Premier Sarawak berkata kerajaan negeri komited untuk melakukan pelaburan terutamanya dalam pendidikan anak-anak di negeri ini. Menurutnya, dengan kedudukan kewangan Sarawak yang kukuh, ia akan membantu merealisasikan hasrat kerajaan untuk memberi pendidikan percuma kepada anak-anak di negeri ini ke peringkat yang lebih tinggi. Saya memang berhasrat untuk memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya tanpa yuran. Kerana apa yang berlaku sekarang ialah banyak anak-anak kita yang tidak dapat menyambung pelajaran disebabkan yuran yang tinggi. Yep. Keduanya ialah mereka akan memohon tempat melalui UPU. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yep. Kalau dapat pun bukan jurusan yang diminati oleh pemohon. Sebab itu saya telah mengambil alih semua aset universiti yang ada di Sarawak, iaitu Swinburne, Curtin, Universiti Teknologi di Sibu, ICAT University College dan juga Sentec. Okey. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari lagi, pendapatan Sarawak itu akan digunakan untuk menjalankan pengurusan institusi pengajian tinggi IPT di negeri ini. Dan kalau kita mempunyai pendapatan yang agak baik, maka kita gunakan ini untuk menjalankan pengurusan universiti yang saya sebut tadi. Okey. Dan universiti ini adalah injection fund daripada kerajaan tanpa mendapat kutipan daripada yuran. Bermakna budak kita belajar sana free of charge. Percuma. Ini yang saya nak buat. Baik. Hopefully sebelum 2030. Okey. Saya sudah cuba di Universiti Teknologi di Sibu. Baik. Sekarang ini kita beri mahasiswa 80% saja. Rupa gayanya meningkat budak yang belajar di universiti. Daripada yang hanya 200 masuk, sekarang ini tahun lepas 900 lebih. Yang eligible, yang boleh masuk universiti. Yang boleh masuk universiti. Dan sekarang ini dah berlaku dan foundation program pula free. Free foundation program. Daripada Yayasan Sarawak. Wow. Yang ini saya nak extend di masa-masa yang akan datang supaya. Berita seterusnya, Gabungan Parti Sarawak GPS mengulangi pendirian akan bekerjasama dengan mana-mana kerajaan baru yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15. Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kerjasama ini penting demi untuk memastikan kepentingan Sarawak dan rakyatnya terus dicapai melalui peruntukan bajet-bajet tertentu kepada kementerian-kementerian yang memberi manfaat kepada Sarawak. Ya, sebab itu GPS berharap dapat bersama dengan mana-mana parti lain. Nanti kita belum tahulah siapa yang menang, siapa yang akan bersama. Cuma GPS memang nak bersama dalam kerajaan yang terbaru nanti yang diwujudkan selepas pilihan raya ini. Jadi supaya apa cadangan, lebih-lebih lagi kepentingan kepada Sarawak dan rakyat Sarawak ini boleh kita capai melalui bajet-bajet tertentu. Bukan sekadar di kami di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haluan Pengguna, malah di kementerian-kementerian lain, termasuklah dalam bahagian hal ehwal Sarawak dan Sabah, di mana hasrat-hasrat untuk mendapat kebaikan ataupun mendapat peruntukan supaya perkara-perkara yang mereka perjuangkan dalam bahagian hal ehwal Sarawak dan Sabah itu dapat kita capai. Beliau berkata demikian ketika ditemu ramah media selepas merasmikan program pemimpin bersama rakyat di Dewan Masyarakat Balingian pada Selasa. Disoal mengenai peluang GPS, Datuk Seri Alexander yang juga calon GPS Parlimen Kapit yakin gabungan parti itu mampu memenangi sebanyak 25 hingga 28 kerusi pada PRU 15. Itu memang sasaran kita pada awal dalam 25, 28 begitulah.
Memang apabila kita buat lawangan, kita kata kita akan menang dalam semua 31. Tapi kita juga realiti tengoklah dalam mana keadaan yang kita boleh menang. Kita yakin 25 ke 28. Sementara itu, calon GPS Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajat Taib ketika ditemu ramah berkata pelaksanaan projek dalam agensi pembangunan Delta Rajang Rada perlu diperhalusi bagi memastikan ia dapat memberi manfaat kepada rakyat di kawasan tertentu dalam agensi pembangunan itu. Beliau juga bersetuju bahawa penubuhan agensi itu termasuk agensi pembangunan lain akan membantu memperkasakan pembangunan di seluruh Sarawak. Masa tu mengikut dari segi rancangan rada masih perlu diperhalusikan lagi. Okey, pasal kita nak menanggar apakah kebaikan yang boleh kita laksanakan yang bersesuaian dengan kita pun ayat, bersesuaian dengan kita pun advantage of kita pun geographical location seperti tanahnya. Misalnya antara yang perlu kita nak laksanakan adalah bakul makanan dan community. Kita nak nanggar sesuaian sih dari segi misalnya mau ditanamkan balik padi, adakah bersesuaian dengan tanah kita? Mesti sesuai, ibu kita nak membazirkan kewangan, kita akan memastikan apa yang lain kita dicadangkan dilaksanakan. Tapi mestilah satu interaksi yang mendalam lagi dengan komuniti kita, kerana daya akan jadi pelaksana. Daya akan memberikan maklum dari segi apakah kekangan, apakah boleh kemudahan daya, dia perlu dipentingkan. Jadi insyaAllah dengan pelaksanaan koridor-koridor di serantau Sarawak tu, Rada adalah yang antara yang terbaru, dan insyaAllah kita mengharap bahawa ia akan memperkasakan dari segi semua kawasan kita di Sarawak, insyaAllah. Terdahulu, Datuk Seri Alexander dalam ucapannya berkata GPS amat memerlukan sokongan penuh rakyat Sarawak pada PRU kali ini. Katanya sokongan padu ini akan membolehkan Sarawak menuntut sekurang-kurangnya 8 menteri penuh dalam kabinet berbanding 4 ketika ini. Sementara itu, Datuk Hanifah menyuruh kepada ibu bapa agar memainkan peranan menerangkan kepada anak-anak mereka yang layak mengundi mengenai kepentingan menunaikan tanggungjawab pada 19 November nanti. Ujarnya, mandat besar akan membolehkan kerajaan GPS terus berjuang menuntut hak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 demi kesejahteraan dan masa depan rakyat negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi dalam ucapan aluan pula menegaskan hanya GPS sahaja yang dapat merealisasi impian pembangunan untuk rakyat di situ seperti pembinaan bangunan pejabat daerah Balingian, Stadium Balingian, tebingan sungai dan pelbagai lagi pembangunan di kawasan itu. Pada sebelah petang, Datuk Hanifah dan Abdul Yaakob berkesempatan menghadiri program Semarak Desa dan perasmian Tabika Kemas Kampung Kuala Balingian. Ia disusuli dengan program pemimpin bersama rakyat di Dewan Masyarakat Kuala Balingian. Dalam program tersebut, Datuk Hanifah berterima kasih kepada pengundi di kawasan tersebut kerana telah memberikan kepercayaan kepadanya pada PRU yang lepas. Selanjutnya pula, projek menaik taraf 4 jambatan besi di sepanjang jalan dari Kampung Penuai ke Kampung Tekajung akan dilaksanakan dan sedang menunggu penilaian dari pihak Jabatan Kejaraya JKR. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop, Datuk Abdullah Saidul berkata, untuk sementara ini, jambatan tersebut hanya boleh dilalui oleh sebuah kenderaan pada satu-satu masa dan apabila siap kelak akan membolehkan dilalui oleh 2 kenderaan. Dalam masa sepatut dun wang minggu lah, sepatut dun minggu sampai dah lu lebih law consultant dun dengan law JKR yang ingin membuat penilaian terhadap pembinaan baru keempat jambatan tersebut supaya kalau jambatan dun lah malah mak tercabut dari plate dun supaya 2 buah kereta dapat melalui keempat-empat jambatan tersebut dan terusnya menghubungi ujung sekali harus Penuai Ubas adalah terus masuk ke jambatan dan jambatan Tang Penuai dun dan terus ke Jalan Ladang kita. InsyaAllah saya rasa mungkin pertengahan tahun Ubas lah, harap jambatan itu siap lah supaya telah menunggu giliran untuk menaiki
untuk melalui keempat jambatan tersebut. Beliau berkata demikian dalam majlis simbolik perasmian Medan Selera Nelayan di Medan Niaga Kampung Tekajong pada Rabu. Dalam majlis sama, Dato' Abdullah turut menyerahkan peruntukan tambahan sebanyak RM95,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tekajong bagi membina pelbagai kemudahan asas di Gerai Niaga Basal Teluk Kampung Tekajong. Terdahulu, calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab semasa merasmikan Medan Niaga Nelayan di Kampung Beruit berkata penyediaan prasarana itu satu lagi bukti keprihatinan kerajaan negeri terhadap golongan nelayan di kawasan itu. Ini adalah satu lagi lambang tanda bukti bahawa kerajaan sentiasa berusaha untuk membantu kampung. Seperti mana yang kita tahu dulu, tidak ada gerai mana susah orang nak makan, susah orang nak singgah. Orang datang ke kampung kita bersekejap saja, limpas saja sudah balik, buat berhenti pun tidak ada tempat. Kalau dia ada keluarga, tidak apa. Kalau yang tak ada keluarga nak berhenti, macam mana lah mereka nak berhenti kan? Takkan nak berhenti di jalan, takkan nak berhenti di kedai-kedai buncit. Jadi inilah kata orang manfaatnya bangunan seperti ini, gerai seperti ini, di mana di samping orang kampung dapat berniaga, orang datang pun dapat menjamu selera, dan apalagi seperti yang dikatakan oleh macam majlis tadi, boleh mengeratkan lagi silaturahim antara penduduk kampung ini dengan penduduk-penduduk dari kampung lain dan juga orang-orang luar. Katanya, jika medan niaga itu mendapat sambutan, pihaknya bercadang untuk menempatkan peniaga di pasar tamu yang terletak berdekatan dengan medan niaga tersebut. Kedua-dua medan niaga di Kampung Tekajong dan Kampung Beruit dibina dengan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bernilai RM300,000. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #MediaFakta. Salam UKAS.